Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program mengekalkan warisan budaya Anjuran Universiti Brunei Darussalam UBD bersama Universiti Western Australia membolehkan pelajar untuk menimba pengalaman transformasi yang menggabungkan pembelajaran akademik dan penghayatan warisan budaya. Diadakan selama 4 minggu, program dikendalikan di bawah program penemuan global juga memberi peluang kepada para pelajar untuk merasai pengalaman di negara Brunei Darussalam dengan lebih bermakna. Petang kemarin berlangsung penutupan program di Perpustakaan Universiti UBD. Hadir Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruh Jaya Australia ke negara ini. Aktiviti tersebut disertai 11 mahasiswa sarjana muda yang dibiayai melalui program Colombo Baharu NCP Kerajaan Australia. NCP merupakan inisiatif Kerajaan Australia yang antara lain memperdalam hubungan negara itu di rantau Indo-Pasifik. Kementerian Pendidikan secara berterusan memberi penekanan dalam memantapkan kesedaran penyelidikan dan kapasiti dalam pengajian di peringkat universiti. Justru program Sijil Antarabangsa Universiti Osaka OUICP penting dalam melengkapkan graduan yang siaga masa depan. Selain daripada pengetahuan disiplin, pengajian tinggi perlu memupuk pemikiran kritis, penyelesaian masalah dan kemahiran berfikir penyelidikan yang mantap yang membolehkan graduan menyumbang secara bermakna kepada inovasi industri dan pembangunan negara. Perkara itu antara yang ditekankan oleh Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan pada Majlis Tamat Pengajian Program yang berlangsung di Universiti Teknologi Brunei UTB. Dr. Haji Azman bin Ahmad juga menekankan program yang dibangunkan melalui kerjasama kokoh antara Universiti Brunei Darussalam UBD, UTB, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dan Universiti Osaka mencerminkan nilai kolaborasi akademik antarabangsa. 10 pelajar dari UTB, UBD dan Unisa menerima sijil masing-masing. Juga hadir Naib Chancellor UTB, Naib Chancellor UBD dan pemangku rektor Unisa. Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian kajian dan penerbitan menerbitkan takwim 2026 Masihi 1447 Hijrah 1448 Hijrah dan mengedarkannya kepada orang ramai selama 2 hari sehingga hari ini. Tema takwim bagi tahun ini ialah zakat sebagai mekanisme kewangan yang vital. Kalender takwim tersebut bukan sahaja berfungsi sebagai rujukan tarikh dan waktu sembahyang, malah turut memberi manfaat dari sudut ilmu pengetahuan serta menjadi medium dakwah kepada masyarakat Islam khususnya di negara Brunei Darussalam. Pengagihannya dilaksanakan secara pandu lalu dan serentak di keempat-empat daerah bagi daerah Brunei dan Muara di Ibu Pejabat Pusat Dakwah Islamiah. Sementara di daerah Belaid, di kawasan letak kereta belakang Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belaid, bagi daerah Tutong di kawasan Pejabat Ugama Daerah Tutong. Manakala bagi daerah Temburong di kawasan letak kereta Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bagar. Tema takwim bagi tahun ini ialah zakat sebagai mekanisme kewangan yang vital. Jabatan Perikanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menasihatkan semua nelayan untuk menerapkan sikap lebih bertanggungjawab terhadap penggunaan peralatan menangkap ikan termasuk memastikan semua pukat dan alat tangkapan dijaga dengan baik dan mengelakkan pembuangan secara sengaja ke perairan.
Peringatan itu dikeluarkan susulan dua laporan berasingan berkaitan penemuan pukak terbiar oleh Oceanic Quest Sendirian Berhad di kawasan penyelaman Dolphin Wreck. Penemuan pertama dilaporkan pada bulan lalu oleh penyelam syarikat berkenaan. Penyelam Jabatan Perikanan bersama Oceanic Quest berjaya membuang pukak tersebut yang dianggarkan seberat 14 kilogram. Penemuan kedua juga dilaporkan pada November lalu di tempat yang sama yang dianggarkan seberat lebih 8 kilogram. Pukak berkenaan dikumpulkan bagi tujuan pelupusan atau dikitar semula. Pukak terbiar menjejaskan batu-batu karang, merosakkan habitat dasar laut dan menimbulkan risiko terhadap hidupan laut serta menjejaskan keseimbangan ekosistem marin. Unit Ta'ziz Al-Lughah Al-Arabiah bahagian Sekolah Arab Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama akan menganjurkan aktiviti berbahasa Arab diadakan sempena sambutan Hari Bahasa Arab Sedunia. Aktiviti akan berlangsung esok di Pusat Membeli Belah One City, Kampung Sungai Hancing. Tema sambutan perspektif inovatif bahasa Arab, dasar dan amalan untuk masa depan linguistik yang lebih inklusif. Sambutan Hari Bahasa Arab Sedunia disambut pada setiap 18 Disember bersempena dengan pengiktirafan bahasa Arab oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sebagai salah satu bahasa rasmi dunia. Orang ramai dialu-alukan hadir dan penyertaan adalah percuma. Pelbagai aktiviti menarik disediakan termasuk permainan berunsur bahasa Arab. Acara bermula pukul 10.30 pagi hingga 4.30 petang. Bagi meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan membuat perancangan persaraan lebih awal untuk mencapai gaya hidup persaraan yang diinginkan, Tabung Amanah Pekerja TAP melalui Unit Perkhidmatan Persaraan meneruskan lagi program 10 tahun menjelang persaraan. Diadakan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi, program menghimpunkan pegawai dan kaki tangan dari Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, pihak berkuasa bagi industri teknologi info komunikasi Brunei Darussalam dan pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam. Program merupakan inisiatif berterusan TAP yang menyasarkan ahli-ahli TAP yang akan bersara dalam tempoh 10 ke 15 tahun akan datang, umur 45 tahun ke atas. Antara yang dikongsikan beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam membuat perancangan persaraan, penerangan mengenai caruman sukarela serta peringatan berkenaan pengeluaran yang dibuat sebelum umur persaraan. Juga diadakan taklimat daripada Brunei Darussalam Central Bank berkaitan isu-isu kawangan semasa dengan penekanan terhadap penipuan kawangan, langkah-langkah keselamatan dalam pelaburan serta kepentingan membuat keputusan kawangan yang berhemah dan berinformasi. Sukan kontingen negara Brunei Darussalam terdiri dari pasukan wushu, pencak silat, renang dan angkat berat kembali ke tanah air selepas mengikuti kejohanan Sukan Asia Tenggara, Sukan SEA ke-33 di Bangkok, Thailand. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengalu-alukan ketibaan kontingen negara, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Atlet wushu negara berjaya merangkul 1 pingat emas, 1 perak dan 2 gangsa, manakala atlet pencak silat berjaya meraih 1 pingat perak. Karnival Sukan PMUBD 2025 dilancarkan kemarin menandakan bermulanya secara rasmi aktiviti sukan antara fakulti tahun ini di Universiti Brunei Darussalam UBD. Acara menghimpunkan komuniti UBD termasuk para atlet, mahasiswa, kaki tangan dan tetamu undangan dengan semak kesukanan dan perpaduan yang meriah.
Pelancarannya disempurnakan oleh Profesor Dr. Haji Nur Azam bin Orangkai Mahabijaya Haji Osman, Timbalan Naib Chancellor UBD. Karnival disertai 4 rumah sukan yang akan bersaing dalam beberapa aktiviti, antaranya tarik kalat, serta larian dan padat. Acara berlangsung sehingga 19 April.